lakukan itu dimudah tertipu, sama ada dengan sogokan wang ataupun dengan pakaian ataupun dengan hanya membaca Quran atau hadis dan kemudian membuat penafsiran politik, ekonomi, digital, itu ikut sewenang-wenangnya. Itu kita harus waspada. Yang kedua, sudah Arif Aizat, mengapa keadilan dan amanah jadi pecacai DAP. Ini saya ingat tiap hari ada orang yang sengaja, mungkin dia nak tahu, setengah memang diupah itu saja. Apa masalah Anwar ni? Anwar ini bagus tapi dia jadi pecacai DAP. Saya kata di mana? Ya. Apakah dasar saya tentang bahasa, hak keseimbangan Melayu, Islam, kedaulatan raja-raja Melayu, itu saya tolak ansur? Tidak. Saya yang menetapkan sejak awal bila kita berpakat dalam Pakatan Rakyat untuk memastikan saya, Lim Guan Eng dan Ustaz Hadi Awang tanda tangan satu surat pengakuan bahawa kita hanya bergerak sebagai satu pakatan sekiranya prinsip-prinsip ini diterima pakai. Ya, ada hal yang saya tidak setuju dengan DAP atau maka dalam keadilan sendiri, tetapi soal prinsip kita tidak tolak ansur. Tapi kalau kita dengar seperti mana yang kita buat baru-baru ini Facebook Live dengan menteri-menteri besar Selangor, Negeri Sembilan dan Ketua Menteri Pulau Pinang, itu tengok apa yang dilaksanakan dengan apa yang diwar-warkan beda. Peruntukan untuk rakyat miskin semua, peruntukan untuk masjid dan surau itu termasuk oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tapi yang kita dengar, apa dia? Saya pernah tanya di Johor, di Pasir Gudang sekali bila saya berkempen. Dia tanya, tapi Anwar, ni di masjid di Pulau Pinang dah tak ada azan. Saya kata mungkin bagi orang yang hilang pendengaran lah, tapi yang lain itu dengar kuat. Jadi sebab itu kadang-kadang kita kena jaga. Ya. Saya tidak mau pertahankan semua kenyataan rakan-rakan saya DAP. Saya juga ada berbeza pendapat. Kita baru selesai mesyuarat Pakatan Harapan sebentar tadi umpamanya. Dan kita bincang, ada setuju, ada tidak setuju. Ya. Tapi untuk anggap kita ini jadi perkakas, bawa bukti apa? Ya. Walaupun saya tidak dalam kerajaan baru-baru ini, tapi saya nak tanya apa dia yang disebut. Jadi kita ini jangan benci kepada kaum lain. Itu sampai hilang kemanusiaan kita, sampai hilang prinsip Islam kita. Ya? Islam itu sampai tak ada kemanusiaan. Dia tanam benci saja. Tapi bila sekarang boleh pula semua. Ya? Boleh pula. Ya? Bagi saya beberapa dasar MCA itu kadang-kadang keterlaluan juga. Menentang RUU 355, MCA lebih lantang, lebih keras dari DAP, tetapi yang dibangkitkan hanya bantahan DAP. Surah Azizul Hamid minta saya dilantik sebagai penasihat ekonomi bagi negeri di bawah Pakatan Harapan. Saya tak payahlah. Sekarang ini pun baik Saudara Chow di Pulau Pinang, Saudara Amin di Negeri Sembilan, Saudara Amir di Selangor, itu senantiasa kita bincang, kita bagi pandangan. Dan selain dari menjana pertumbuhan, saya terus tekankan kepedulian rakyat. Kita kalau nak jadi istimewa Kerajaan Pakatan Harapan ini, dia mesti bersih dari rasuah, dia jangan angkuh dan sombong, jangan jadi menteri besar untuk kaut kekayaan, ya, kemudian bagi-bagikan, kemudian bercakap soal rakyat. Itu penipu dan perasuah ini tak boleh kita terima. Kemudian kita gunakan kedudukan kita itu untuk bantu rakyat yang miskin dan terbiar, kawasan pedalaman, majoritinya Melayu, tapi ada kelompok India di estate atau Cina miskin bandar. Jadi itu harus kita, walaupun sekarang miskin bandar lebih ramai Melayu daripada kaum-kaum lain. Itu harus kita jalankan dengan tegas. Surah Hamzah Abdullah, Kerajaan Pulau Pinang mengeluarkan kad pengenalan terhadap warga Cina. Boleh komen. Kuasa mengerikan kad pengenalan ini bukan kuasa negeri. Ini nak tengok betapa jahil dan rakyat dan ditipu oleh tokoh-tokoh politik, ya, yang tentunya punya niat yang sangat buruk. Kuasa dalam persekutuan kerajaan, dalam perlembagaan, mengeluarkan sijil kerakyatan atau warga negara adalah kuasa kerajaan persekutuan.
bawah immigration, pendaftaran, jabatan pendaftaran, bukan kerajaan negeri, ya. Jadi tetapi ini dipercayai. Jadi mudah-mudahan kita dapat betulkan. Kita boleh tak setuju dengan mana parti itu tokoh, tapi tak boleh fitnah, menipu dan untuk memenuhi selera politik, nafsu politik masing-masing. Saudara Izam Shah, krisis minyak dunia. Krisis minyak dunia ini sampai ke tahap yang sangat membimbangkan. Ya. Ada baik bagi rakyat kerana harga minyak turun. Ya. Saya pun dulu umumkan nak turun, tapi dalam keadaan harga minyak masa itu RM70 satu tong. Sekarang ini turun sampai 30 dan dijangka turun lagi. Jadi bedanya besar. Jadi sewajarnya turun, bukan turun kerana dasar kerajaan. Setengah orang kata tengok kita sekarang turun dekat ini tak pakai ini banyak. Dia turun sebab harga daripada 70 jadi 30. Tak ada pilihan. Tapi turun masa orang jarang pakai lah. Masa PKP ni tak guna. Tapi alhamdulillah dah turun. Cuma kesan kepada negara apa dia? Pendapatan negara itu merosot lebih dari setengah. Kalau dulu kita unjurkan pendapatan negara berdasarkan $63 satu tong, sekarang ini 30. So bayangkan, setengah turun. Ini pendapatan negara. Ini kesannya kepada ekonomi dunia itu memang meruncing sekali, ya. Yusuf Ahmad, isu golongan tak berkemampuan hadapi krisis bayar sewa rumah. Ini saya dah bangkit berulang kali. Kerajaan-kerajaan negeri, kerajaan persekutuan bagi kelonggaran, ya. Tetapi bagaimana tentang orang sewa flat, sewa rumah? Kerja tak ada, diberi cuti, tambah gaji ataupun dibuang, ya. Sekarang dah mencecah ratusan ribu. Sewa daripada sektor swasta ni atau persendirian itu mesti dituntut, masih dituntut. Kerajaan mesti tangani masalah ini, ya. Bayaran ini mesti ditangguhkan. Ada yang bagi pendapat pada saya, dia kata dia pun miskin, dia hanya hidup dengan pendapatan dari rumah sewa. Jadi kalau orang tak bayar bagi dia, bukan saya maksudkan yang kaya-kaya raya, yang korporat ni lain, ya, yang flat-flat besar. Tapi yang rumah-rumah kecil, rumah-rumah setinggan ini, dia tuan punya rumah itu hanya berdasarkan hidup dengan pendapatan rumah sewa. Jadi sebab itu kerajaan harus tangani. Tak payahlah buat jatuh kuasa tu lagi. Ni jatuh kuasa, jatuh kuasa, banyak jatuh kuasa. Itu buat lagi satu jatuh kuasa, selaraskan jatuh kuasa yang ada. Kemudian ada lagi super jatuh kuasa. Dah, jalankan je lah. Ada peruntukan untuk tampung keperluan mendesak sekarang. Ada kontroversi baru ni berbangkit tentang sukarelawan dan pendakwah. Saya nak sebut begini, ya. Setengah orang dia buat kerja sedikit, riuh rendah, marah orang tu, marah orang ini, orang ni tak buat. Yang saya tahu, ya, puluh ribu inisiatif dilakukan, ya. Jawatankuasa surau, jawatankuasa masjid, NGO. Kadang tak tahu pun. Mumpanya saya tahu kalau di Port Dickson, kadang dari kalangan profesional peguam, profesional accountant, masing-masing. Kemudian ada individu. Jadi kita bagilah ruang dan bagi sokongan dan bagi kerjasama, ya. Dan cuba bayangkan negara ini kalau NGO dan sukarelawan dan individu yang membantu itu tak buat apa-apa, serah pada kerajaan. Lingkup kita, orang yang tak makan akan mencecah ratus ribu, ya, kerana bantuan kerajaan terbatas. Itu pun ada masalah dengan menteri. Ada yang tersadai berminggu-minggu seperti mana yang diceras. Ada yang menahan seperti mana ahli parlimen Batu Peraba ditahan kerana timbalan menteri itu rasa tanggungjawab dia besar. Daripada ahli parlimen kianat jadi timbalan menteri, dia perasan dan bongkak luar biasa. Ini hal-hal yang kita hadapi. Orang tu, ahli parlimen tu nak bangkitkan masalah rakyat yang tak cukup makan. Jadi sebab itu sukarelawan, ahli jentera politik sangat penting, ya. Saya cakap ini soal bukan saja teori, soal pengalaman. Ada tanggungjawab kita sebagai jabatan kerajaan ataupun dari peruntukan kerajaan atau NGO. Ada tanggungjawab kita peribadi dan keluarga yang masih cari jalan bantu sendiri. Jadi barulah kita ada kesan.
Dan ini termasuk juga tentang saudara Abid Liu yang dikritik oleh satu lagi ustaz. Saya kata biarlah orang nak buat kerja, dan Abid Liu tu dapat sambutan menjadi sukarelawan. Biar bagi galakkanlah, kita perlu puluh ribu sukarelawan, ya. Baik ustaz, baik saya tengok badan-badan Islam, NGO dan badan-badan bukan Islam, temple, churches pun buat. Jadi kita sekarang ini janganlah tunjuk sombong, angkuh tentu orang nak serang sini, serang sana. Orang nak buat kebajikan, kita bantu. Nak meletih, nak nak soal meraung ini, pasal apa saya tak dapat bantuan, pasal apa orang tak derma kepada saya. Orang derma, ya. Tak semestinya kepada jatuh kuasa kamu. Ini saya harap kita ubahlah sikap kita. Baik, saya dah janji beberapa hari yang lalu untuk kemukakan cerita Raja Mendelea dan Si Kitul dalam buku atau kitab kita panggil, buku lama sejarah yang sebut sejarah Melayu. Tapi seperti mana kita tahu, sejarah Melayu ini ada beberapa versi. Itu Raja Mendelea dalam drama lah saya, dalam Bangsawan di Udara. Saya fikir tidaklah rupa macam tu, saya tak tahu lah, tak ada foto dia. Tapi saya gunakan juga teks Sulalat As-Salatin, yakni pertuturan segala raja-raja, yang juga disebutkan nama Sejarah Melayu, ya. Ini yang buku yang diterbitkan oleh Yayasan Karyawan, dan yang ini dikaji dan diperkenalkan oleh Profesor Muhammad Haji Saleh. Diterbitkan oleh Dewan Bahasa, tetapi ada satu projek Yayasan Karyawan, karya agung Yayasan ini dari Dewan Bahasa, tapi dianggap bawah karya agung. Ini maknanya penting. Saya nak sebut satu perkara, ini kita orang Melayu, hidup Melayu, dan tapi tanya pernah baca sejarah Melayu? Tak. Pernah dengar? Ada dengar. Pernah baca hikayat Hang Tuah? Tak. Ini semua dongeng, legenda. Betul, sebahagiannya legenda, sebahagiannya dongeng, tapi sebahagiannya itu kenyataan sejarah. Dan versinya pun banyak. Yang popular ini adalah versi edisi pelajar yang diselenggara oleh A. Samad Ahmad, ya. Ini yang popular, yang banyak dibaca, yang penting, ya, daripada awal, dan juga yang disebut penting daripada sampai ini yang diterbitkan juga John Leyden. John Leyden ini menterjemahkan Malay Annals dalam bahasa Inggeris, ya. With an introductory essay by Virginia Matheson Hooker and M.B. Hooker, Malaysian branch of the Royal Asia Society reprint, ya, ini. Kemudian ada Sejarah Melayu, The Malay Annals, compiled by Chia Bun King and Abdul Rahman, and transcribed by Abdul Rahman Haji Ismail, ya. Saya nak tunjuk ini bahawa dia ada beberapa versi, ya, yang kita harus faham tentang Malay Annals, dan juga Malay Annals yang diterjemah oleh C.C. Brown from M.S. Raffles number 18. Nah, ini dia yang jadi saya sebenarnya sebut ada sikit kelainan tentang saya tak guna terjemahan Inggerisnya, saya guna teks asal Melayunya, ya. Dan Profesor Nick Safiah mempermudahkan menjadikannya cerita-cerita dari Sulalat As-Salatin. Penyelenggaranya Profesor Nick Safiah, sebuah cerita tentang raja-raja Melayu yang mencapai tahap kegebilangannya di Melaka dan berakhir di Sayong. Ini dipermudahkan dengan cerita-cerita mengikut tajuk beberapa bendahara paduka raja, beberapa isu agama, dan Tun Mutakhir menjadi bendahara Seri Maharaja. Jadi kena cerita Tun Fatimah,
Semua ini, dan saya fikir harus kita baca lah. Baik. Tapi untuk hari ini saya nak bincang mengapa dalam Kongres Keadilan pasal di Melaka. Jadi saya teringat karya sejarah Melayu dan ada kaitan dengan kes rasuah, kes fitnah, kes kezaliman raja dan juga mana sistem perundangan, dan yang lebih besar pengkhianatan. Ya. Dalam buku sejarah Melayu diceritakan umpamanya Bendahara Seri Maharaja pada masa itu di bawah Sultan Mahmud Shah, ya, punyai kedudukan dan kekayaan dan dicemburui oleh beberapa pembesar-pembesar lain dan kemudian difitnah. Saya pendekkan ceritanya, ya. Dan fitnah tu ada kes juga kerana yang bawa fitnah awal Raja Mendelia, dan kemudian guna seorang saudagar Sikitul yang berhutang dengan Raja Mendelia. Dan Raja Mendelia, kalau Sikitul tu dapat bersama dia dalam komplot fitnah ini, akan dipupuskan hutang. Tetapi yang diterangkan juga di sini ialah kerana ini semua soal wang-wang ketul-ketul emas yang dirompak, dicuri secara rasuah. Jadi ada rasuah kerana fitnah. Kerana Raja Sultan Mansur Shah tanpa usul periksa, kerana ada juga dendam kesumat terhadap Bendahara Seri Maharaja, kerana tak bagi tahu anak cantik Tun Fatimah itu dikahwinkan kepada dengan orang lain, dan Raja berminat dengan Tun Fatimah. Jadi senang diterima fitnah itu. Maka hukuman apa? Hukuman ialah bila Raja Mendelia dengan cerita Sikitul, kemudian dihalalkan hutang, maka Sultan Mahmud Shah lepas dengar cerita itu daripada Laksamana kepada Raja Mendelia, dan Laksamana ditugaskan untuk menghadap Sultan Mahmud Shah dan dipersembahkan kepada Sultan Mahmud Shah cerita Raja Mendelia, dan senang menangkap perasaan Sultan Mahmud Shah kerana dia berdendam dengan Bendahara Seri Maharaja sebab anaknya Tun Fatimah. Maka Sultan Mahmud Shah menitahkan Tun Suradiraja dan Tun Indra Segara membunuh Bendahara Seri Maharaja. Saudara, yang dibunuh itu seluruh keluarga Bendahara Seri Maharaja, anak, keluarga, cucu, semuanya, melainkan Tun Fatimah yang kemudian diperintah untuk berkahwin dengan Sultan Mahmud Shah. Jadi saudara, apa ceritanya? Pertama, rasuah. Kedua, fitnah. Ketiga, kerana tidak ada sistem keadilan, maka dibunuh semuanya. Walaupun kemudian ceritakan bila Sultan tahu kemudiannya, dia menyesal, kemudian titah membunuh Raja Mendelia yang memfitnah. Kemudian Sikitul, bagus, ini pengajaran kadang-kadang dalam sejarah Melayu ni. Sejarah Melayu ini tulis itu untuk jaga raja-raja, tapi di samping itu fakta itu tak diketepikan. Dia tak kata raja salah, tapi dia hanya cerita, ya, Sultan Mahmud membunuh, menitahkan supaya dibunuh. Kemudian bila dia tahu, dia menyesal, kemudian orang yang memfitnah itu dihukum bunuh. Raja Mendelia dihukum bunuh. Tapi Sikitul celaka ini apa jadi? Sikitul yang membawa citra fitnah yang orang yang rasuah dan jahat ini, dalam sejarah Melayu, ya, disebut di sini Syahadan Kitul dibunuh baginda, disuruh baginda sulakan melintang. Ini nak tunjuk bahawa orang yang fitnah dan khianat jahat ini bukan jadi hukum bunuh,
disula. Disula ni ambil tombak, disula dari bawah. Jadi kemaluan dia disula dalam keadaan melintang, ya. Jadi sudah bayangkan, nak tunjuk bahawa bagaimana Laksmana dititah oleh baginda untuk melakukannya. Maka Paduka Tuan, anak bendahara Paduka Raja, dijadikan Sultan Mahmud Shah bendahara, ya. Jadi ini di antara cerita yang berakhir dengan tragedi, sebab ini menyebabkan kerajaan mula lemah, dan ini juga ketika di mana Portugis menyerang Melaka. Jadi dalam ucapan saya di Kongres Keadilan itu menyatakan bahawa bagaimana rasuah, fitnah, badan kehakiman yang lemah dan pengkhianatan itu menyebabkan akhirnya runtuhnya kerajaan Melayu Melaka. Jadi ialah saya sebenarnya berminat nak baca sikit dia, sebab sedia lepas ni adapun akan Tun Mat Ulat Bulu, iaitu anak Tun Zainal Abidin. Kadang-kadang keluarga ada nama-nama menarik juga, ya. Ada nama apa? Tun Mai Ulat Bulu, anak Tun Zainal Abidin. Diam di Lubuk Cina, dipanggil orang Datuk Lubuk Cina. Ada ceritalah anak-anak dia, anak-anak nama dia. Mahmud Shah pula, dia bila dia kahwin dengan Tun Fatimah, dia sangat kasih pada Tun Fatimah. Tapi sebaik saja dan diangkat sebagai raja perempuan. Tapi jikalau baginda bunting, maka disuruh buangkan. Ini maknanya dia tak boleh terima kesedihan, kepeliwan ibu bapaknya dan saudaranya dan bekas suaminya dibunuh begitu rupa tanpa apa-apa kesalahan. Sehinggalah bila Sultan Mahmud Shah bagi tahu kepada Tun Fatimah, janganlah buang anak-anak itu, ya. Kalau lelaki, beta akan terajakan. Jadi itu kisah sejarah Melaka ini, dan kisah Sultan Mahmud Shah. Walaupun di sini tengok, sebermula akan Sultan Mahmud Shah senantiasa baginda mengaji kepada makhdum Sadar Jahan. Wallahu a'lam bissawab. Okey, jadi maknanya dalam dia ada kepiling-kepiling tentang agama, tentang Islam ni. Jadi landasan dalam sejarah Melayu ini dia cuba balik bahawa Sultan ni dah menyesal, dah kahwin dengan Tun Fatimah, dan baliklah pada mengaji kepada seorang syekh namanya Makhdum Sadar Jahan. Saya ingat memang agak namanya ikut keturunan India. Tapi tak apalah, saya cuma nak bagi galakan kepada saudara, ya, di antara yang patut kita lakukan masa cuti ini. Tak payahlah pakai ni hardcover ni, ya, pakai Sulalatus Salatin, ataupun ringkasan daripada Profesor Nik Safia. Kalau Ambras ni, kalau yang kadang-kadang yang tak tahu di kalangan bukan Melayu nak baca English version pun ada. Sebab apa? Orang Melayu patut faham sejarah Melayu. Bukan Melayu warga negara Malaysia ni patut tahu ini corak pemikiran dan sejarah Melayu ini ratusan tahun budaya dia. Sebab itu kita dapat sikap orang Melayu tentang bahasa dia, tentang adat dia, tentang tata susila dia, tentang kerajaan dan sistem rajanya, tentang pengalamannya. Walaupun kita tahu ada banyak kezaliman yang berlaku, yang khianat dan fitnah, dia ada message moral yang baik. Apa dia message dia? Bahawa yang fitnah dan khianat itu dihukum. Kemudian dia juga menjelaskan bahawa berakhir itu Sultan yang telah juga mengaku banyak kesilapan itu balik kepada juga landasan
agama, ya. Walaupun sistem itu sistem beraja, maknanya perundangan itu ditentukan oleh raja. Jadi saya harap mudah-mudahan, saya nak galakkan sebenarnya dalam kesempatan COVID-19 dan PKP ini, kita carilah buku teks ini penting, kerana ikut pengalaman saya umpamanya bila kita cakap soal bahasa, kalau saya boleh panjangkan sedikit soal ini, wah heboh bukan main bahasa Melayu, tapi kalau benar kita nak dukung dan martabatkan bahasa Melayu, mesti kita tingkatkan dia sebagai bahasa ilmu, bahasa yang baku untuk rantau, ya. Bukan bahasa daerah. Bahasa daerah boleh, di Kelantan boleh kecek Kelantan, di Kedah boleh habang cara orang Kedah, boleh lolang cara orang Kedah, ni nak lahabau di belakang boleh, tapi dari segi bahasa standard pembakuan itu dijaga supaya kita jadi bahasa besar dunia, ratusan juta menguasai. Tapi dalam masa itu kita juga jangan mengambil sikap yang negatif terhadap bahasa-bahasa lain. Umpamanya dalam hikayat Hang Tuah, Laksmana Hang Tuah itu sebagai agak hero Melayu, walaupun kontroversi, ada kata Hang Jebat, ada kata Hang Tuah, tak apa, itu bab lain. Itu penguasaan bahasanya banyak, berbelas. Dia tahu bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Cina. Masa itu digunakan bahasa Keling, bahasa India, ya, kemudian maknanya nak tunjukkan bahawa orang itu yang diangkat sebagai orang kanan raja itu orang yang berilmu, bukan orang yang mengampu, bukan orang yang rasuah, tapi orang yang berilmu. Itu dalam sejarah Melayu pengajarannya. Itu berbeza daripada orang yang lontarkan maki hamun Melayu, tetapi tidak ada asas budaya yang patut kita terapkan. Sebab itu untuk hari ini, okey, selamat Ramadan Karim, kullu am wa antum bi khair. Banyak membaca, dan PKP kesempatan kita menimba ilmu, buat ibadat dan baca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.